Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar anak murid cikgu sekalian? Hari ini kita teruskan lagi PDP kita dengan kemahiran proses sains yang ke-11, iaitu membuat hipotesis. Membuat hipotesis ni merupakan satu kemahiran proses sains yang agak penting dalam sains untuk menjawab kertas 2 nanti. Okey. Kemahiran yang kita akan belajar adalah merupakan kemahiran yang ke-11, iaitu membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan. Okey, inilah yang kita akan belajar pada hari ini, iaitu membuat pemboleh ubah. Membuat pemboleh ubah, tak silap. Membuat hipotesis, maafkan saya. Okey. Sebelum kita kita tengok dulu, kita imbas kembali pelajaran yang lepas, sebab ada yang bertanya kat cikgu bagaimana untuk sebenarnya nak mengawal pemboleh ubah ni. So, cikgu ulang bit semula, mengawal pemboleh ubah, murid-murid perlu tahu ada 3 jenis mengawal pemboleh ubah. Yang pertama, pemboleh ubah yang dimanipulasi. Pemboleh ubah yang dimanipulasi ialah perkara yang perlu diubah, ditukar, dibezakan dalam sesuatu penyiasatan. Maksudnya di sini, contoh kalau kita nak buat sesuatu eksperimen, kita boleh ubah apa yang kita nak ubah untuk mendapatkan hasil eksperimen tu dalam sesuatu penyiasatan. Okey, pemboleh ubah bergerak balas, PBB, hasil yang diperhatikan. Ini hasil yang diukur pada akhir penyiasatan. Ini daripada sini kita ubah sesuatu perkara tersebut untuk mendapatkan hasil penyiasatan. Pemboleh ubah ialah perkara yang perlu disamakan, kawal dalam penyiasatan supaya tidak mengganggu sesuatu penyiasatan. Okey, sebagai contoh yang kita buat Faris dengan Melan, pemboleh ubah malar. Ingat, pemboleh ubah malar merupakan pemboleh ubah yang kita kena samakan. Objek itu kita perlu samakan. Okey, Melan dengan Faris dia menggunakan apa? Pokok. Maksudnya dari segi pokok tu, kita nak kena samakan dia dari segi apa? Kita samakan dari segi jenis pokok. Maksud kat sini kalau kita nak menggunakan pokok cili, kita gunakan Melan pun pokok cili, si Faris pun pokok cili. Tak boleh Melan pokok cili, yang si Faris pokok sawi. Itu tak boleh. Maksudnya kat situlah dikatakan pemboleh ubah malar, perkara yang perlu disamakan. Okey, pokok dah ada 2 pokok, Melan dengan Faris. Okey, apa yang kita kata yang kita perlu ubah? Pemboleh ubah dimanipulasi, yang kita ubah, yang kita ukur. Yang cikgu cakap tadi, kita boleh ubah supaya kita nak dapat hasil yang macam mana kita nak tengok. Macam kat sini tadi, kata Faris dia siram air 1 kali seminggu. Dia siram air kat pokok cili tadi. Manakala Melan, dia siram air 3 kali seminggu dekat pokok cili. Okey, lepas tu, bila selepas 2 minggu ataupun sebulan, hasil yang kita nak tengok tu, bagaimana tumbuh sarang pokok cili tu, itulah dia adalah pemboleh bergerak balas. Okey, kebanyakan murid-murid jawab hari tu, bergerak balas dia tumbuhan. Kena tengok, dia mesti ada parameter kat depan tu. Apa dia? Tumbuhan tu adalah objek, parameter dia apa? Contoh, ketinggian tumbuhan. Yang ketinggian tu adalah merupakan parameter. Okey, cuba tengok soalan ni. Okey, cuba tengok soalan. Rajah 1 menunjukkan bilangan lipas yang berbeza dimasukkan ke dalam 3 buah bekas kaca bertutup yang sama. Saiznya R, S dan T. Tempoh masa lipas hidup dicatatkan dalam jadual 1. Ini ada bekas R, S, T. Tempoh masa lipas hidup. Tempoh masa lipas hidup adalah perkara yang nak dikaji. Yang kita tengok hasil dia. 3 jam, 2 jam, 1 jam.
Okey, soalan dia, nyatakan dua pemboleh ubah yang dikenal pasti daripada penyiasatan di atas. Okey, ingat pemboleh ubah dimanipulasi PDM. Perkara yang kita ubah dalam sesuatu uji kaji. Okey, sekarang ni dalam uji kaji ni apa yang kita ubah? Apa yang kita ubah? Adakah bekas yang kita ubah? Bekas kita tak ubah sebab dia dah tulis kat sini. Bekas kaca yang sama saiz. Maksudnya bekas kaca yang sama saiz tu itu adalah pemboleh ubah malar. So apa yang kita ubah? Yang dimanipulasi, yang kita ubah, yang kita tentu, yang kita ni, ini dialah bilangan lipas. Okey, bagus. Bilangan lipas adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, apa pula pemboleh ubah yang bergerak balas? Pemboleh ubah bergerak balas ialah hasil uji kaji. Dalam jadual, inilah jawapan dia untuk pemboleh ubah bergerak balas. Lepas ni murid-murid kalau tengok ada dua jadual macam ni, murid-murid salin bahagian jawapan yang paling ujung, yang paling tepi ni, inilah ada untuk jawapan pemboleh ubah bergerak balas. Nampak? Tempoh masa lipas hidup. So lepas ni senang sebenarnya, pemboleh ubah ni sangat senang. So murid-murid kena faham. Okey, kita tengok hari ni lah kita nak masuk topik hari ni, iaitu membuat hipotesis. Okey, apa yang dikatakan dengan membuat hipotesis ni? Membuat hipotesis ialah kemahiran membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara pemboleh ubah. Nampak? Bila murid-murid dah dapat kenal pasti pemboleh ubah, murid-murid akan dapat menjawab soalan hipotesis ni dengan mudah. Itu sebabnya saya nak murid-murid faham bagaimana nak mendapatkan pemboleh ubah. Okey. Saya nak murid-murid tonton video ni sekejap dan lihat bagaimana dinyatakan membuat hipotesis ni dalam video tersebut. Michael dan Jeff menjalankan satu eksperimen di dalam makmal. Mereka sedang menyiasat kesan suhu air berbeza terhadap saiz belon. Michael dan Jeff meletakkan air sejuk, air suam dan air panas ke dalam 3 bekas berbeza. Mereka memasukkan hujung bukaan belon ke muncung botol dan meletakkan setiap botol itu ke dalam bekas air. Jeff membaca prosedur eksperimen dan berkata, "Kita perlu membuat hipotesis tentang eksperimen ini. Semakin bertambah suhu air, semakin bertambah saiz belon," balas Michael. Kemahiran proses sains yang terlibat dalam situasi ini dikenali sebagai membuat hipotesis. Membuat hipotesis melibatkan kemahiran membuat pernyataan umum mengenai hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Dalam kes ini, pemboleh ubah dimanipulasi ialah jenis air seperti air sejuk, air suam dan air panas. Pemboleh ubah bergerak balas ialah saiz belon. Hipotesis boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Okey. Itu maksud dia hipotesis. Hipotesis hanya boleh dibuktikan sah dengan melakukan eksperimen. Itu maksudnya kat sini, hipotesis boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Okey, sekarang kita tengok sebagai contoh. Okey, bagaimana murid-murid untuk membuat hipotesis ni? Okey, ini langkah-langkah dia. Yang pertama, tadi yang pertama cikgu tersilap tulis pula. Pertama dah tak ada. Kena pasti pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, ingat, ini adalah pemboleh ubah yang kita boleh ubah. Kita ubah dia mengikut apa yang kita nak. Okey, pemboleh ubah bergerak balas. Hasil, ingat, hasil uji kaji ataupun dalam jadual tu yang biasa dia berada di paling akhir sekali dalam jadual, itu merupakan pemboleh ubah bergerak balas. Kena pasti corak. Ingat, kita dah belajar berkaitan dengan
mentafsir data. Bagaimana kita nak melihat corak tu, sama ada dia bertambah, berkurang ataupun sama corak. Okey, pastikan setiap corak bagi setiap pemboleh ubah. Maksudnya kena pasti dua-dua sekali corak dalam pemboleh ubah manipulasi dan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kaitkan hubungan di antara dua pemboleh ubah yang telah dikenal-pasti. Buat ayat yang menggambarkan perkataan di antara dua pemboleh ubah yang telah dikenal-pasti dengan menggunakan perkataan semakin. Maaf, cikgu tak perasan salah eja. Jangan lupa nyatakan corak bagi setiap pemboleh ubah. Okey, saya nak cikgu mula lihat kat soalan ni. Okey. Sekarang ni, cuba kita lihat kat sini. Okey, tadi jadual ini, bila jadual macam ni, jadual atas dan bawah, murid-murid boleh tahu dah jawapan dia. Ya? Yang bahagian atas ni, ini, masa ni, inilah pemboleh ubah dimanipulasikan. Suhu air adalah pemboleh ubah bergerak balas. Bila jumpa jadual, memang sangat mudah. Memang sangat mudah untuk cari soalan pemboleh ubah. Lepas tu, ingat, sebab dia kata tadi, kena kenal pasti pola ataupun corak kedua-dua pemboleh ubah. Okey, kita lihat dulu pemboleh ubah dimanipulasi. Masa 0, 2, 4, 6, 8, 10. Corak dia ni ataupun pola dia adalah bertambah, meningkat. Kita tengok pula pemboleh ubah bergerak balas. Suhu air 15, 20, 25, 35, 45, 55. Juga suhu air bertambah ataupun boleh guna meningkat. So, nyatakan hubungan. Okey, ingat soalan hipotesis ni boleh dikatakan sebagai hubungan. Dia sama maksud dengan hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan apa tadi? Masa. Dengan pemboleh ubah bergerak balas. Suhu air. Corak dia apa tadi? Pola dia bertambah. Dua-dua ni bertambah. Ingat, untuk menjawab soalan hubungan, perkataan semakin, murid-murid boleh nak kata hafal tu hafal ataupun faham. Ya, semakin pola tadi apa dia? Pemboleh ubah ni PDM ya. Pemboleh ubah dia PDM bertambah. So, semakin bertambah masa, semakin bertambah suhu air. Okey, bagus. So, kita tengok betul tak jawapan dia tu. Semakin bertambah. Ini adalah pola. Masa. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasikan. Semakin bertambah. Corak untuk pemboleh ubah bergerak balas iaitu suhu air. Okey, cuba lihat soalan yang kedua pula ni. Cikgu bagi. Okey, tengok. 3 helai pakaian yang sama bentuk dan saiz dicuci dengan kuantiti sabun yang berbeza. Jadual berikut menunjukkan satu keputusan penyiasatan tentang kaitan antara kuantiti sabun yang digunakan dengan isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Penyiasatan ini dijalankan oleh seorang suri rumah. Okey, soalan nak membuat hipotesis tadi kena ada cari pemboleh ubah. Okey, bila pemboleh ubah? Ini cikgu dah cakap apa yang diubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Perkara yang diubah yang kita boleh ubah. Kuantiti sabun. Ingat, bila jumpa jadual, ambil. Bila 3, tadi ada 2 jadual. 2 jadual. Yang kanan ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Yang sebelah ni adalah dimanipulasikan. Tapi apabila 3 jadual, yang di tengah ni adalah dimanipulasi. Yang di bahagian belakang ni adalah yang bergerak balas. Yang sini adalah pemboleh ubah malar. Tapi malar dia apa? Bukan, jangan tulis pakaian saja. Kena tengok kat sini yang sama tadi dia tulis. Pakaian yang sama bentuk dan saiz. Inilah pemboleh ubah malar. Okey, so sekarang ni apa yang diubah? Kuantiti sabun. Apa yang dimalarkan? Saiz pakaian. Apa yang diukur?
isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Ingat, kena tulis penuh-penuh. Apa yang termasuk, apa yang ada dalam jadual ni kena tulis penuh-penuh. Okey, tujuan eksperimen. Ini yang cikgu ajar masa mentafsir data, bagaimana nak menjawab soalan data berkaitan dengan tujuan. So, cikgu dah cakap, murid-murid kena ingat perkataan, 4 perkataan ni untuk menyiasat hubungan di antara. 4 ni murid-murid kena ingat tau, sebab ini memang itulah jawab dia punya cara nak tulis. Kuantiti sabun. Kuantiti sabun ni adalah pemboleh ubah dimanipulasikan dengan isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Okey. So, bagaimana kita nak membuat hipotesis? Okey, bila kita nak membuat hipotesis, kita dah kena pasti pemboleh ubah dimanipulasi iaitu kuantiti sabun dan pemboleh ubah bergerak balas isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. So, kita dah dapat 2 pemboleh ubah. Sekarang ni kita nak cari corak. Okey, cuba kita kena cari corak untuk kedua-duanya sekali. Corak untuk dimanipulasi, corak untuk bergerak balas. So, sekarang ni cuba lihat kuantiti sabun. Corak dia 1, 2, 3. Apa corak dia tu? Bagus. Semakin bertambah ataupun meningkat. Cuba tengok corak untuk pemboleh ubah bergerak balas. 1, 2, 3. Juga bertambah. So, bagaimana kita nak menjawab soalan membuat hipotesis? So, semakin apa dia? Okey, bagus. Siapa yang dapat jawab tu, bagus, cikgu ucapkan tahniah. Bagus. Yang tak dapat tu, okey, kita tengok sama-sama. Cikgu gerakkan sikit ni. Hipotesis dia. Okey, dia ada 2 cara. Sekarang ni, tadi yang jika ni, cikgu belum tunjuk lagi. Okey, sekarang kita tengok yang bawah dulu. Semakin. Okey, ni perkataan semakin ni murid-murid kena ingat. Semakin bertambah. Okey, ini pola. Kuantiti sabun. Ini adalah pemboleh ubah dimanipulasi. Semakin bertambah isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya. Ini pemboleh ubah bergerak balas. Okey, boleh juga jawab cara hipotesis. Jika kuantiti sabun bertambah, maka isi padu air yang diperlukan untuk membilasnya bertambah. Ini hipotesis jika maka. Yang ni kita guna semakin. So, ada 2 cara nak menjawab soalan hipotesis. Bagus anak murid cikgu hari ni dapat mendengar dengan baik. So, cikgu doakan supaya semuanya dapatlah mempelajari apa yang cikgu ajar hari ni. Kalau tak faham, kita akan cuba, cikgu akan terangkan dari semasa ke semasa. Kalau dapat bersemuka, memang cikgu akan jelaskan. Sebab setiap benda ni akan termasuk dalam kita menjawab soalan apabila berlakunya eksperimen. Kemahiran proses sains yang ke-12 iaitu membuat eksperimen. Sekian. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam sesi PDP yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cikgu sediakan satu lagi video dalam link yang lain. Murid-murid boleh lihat penerangan daripada video tersebut berkaitan membuat hipotesis. InsyaAllah.